Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat semberit susu dengan menggunakan 4 bahan sahaja. Resepi ni sangat mudah dan anda boleh cuba. Mula-mula sekali, keluarkan mentega daripada peti sejuk lebih kurang 10 minit. Boleh terus didadukan. Ni saya gunakan mentega ataupun disebut juga sebagai butter, jenis salted. Jangan risau, dia tak masin sangat. Tapi dia rasa berlemak. Butter ni jangan biarkan dia sampai jadi lembik ataupun cair. Takut nanti biskut kita jadi lepis selepas dibakar. Ini cawan metrik yang akan saya gunakan untuk menyukat susu pekat nanti. Saya gunakan sebanyak 150 gram susu pekat manis bersamaan dengan setengah cawan metrik. Tak kisah jenama apa-apa. Satukan bersama dengan butter dan kacau hingga sebati. Resepi ni tidak menggunakan sebarang jenis gula dan juga tidak menggunakan telur. Tak perlu kacau lama sekadar sebati begini sahaja. Dan ini pula tepung jagung yang akan saya gunakan. Saya gunakan satu paket 400 gram. Kadang-kadang saya gunakan tepung jagung yang repack dari kedai bakery juga. Dan ini pula tepung custard dan saya akan sukat tepung custard ni dengan menggunakan sudu metrik. Masukkan tepung jagung ke dalam mangkuk butter tadi. Tapi jangan masukkan semua sekaligus Masukkan separuh dulu tepung jagung bersama dengan 2 sudu besar tepung custard. Kacau hingga sepati dengan menggunakan senduk kayu ataupun spatula. Resepi semperit susu ini memang tidak menggunakan sebarang tepung gandum. Saya hanya gunakan tepung jagung dan juga tepung custard. Bila dough telah berkeadaan begini, saya akan masukkan lagi baki tepung jagung. Tetapi saya tak masukkan semua dan tak perlu kita habiskan lagi tepung tu. Dan sekarang saya akan uli dengan menggunakan tangan pula. Uli perlahan sehingga mendapat dough yang lembut dan tidak melekat di tangan seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini adalah baki tepung jagung. Kita tak perlu habiskan tepung ni jika dough telah pun cantik. Dan dough ni kita tak boleh biarkan dia terdedah kepada udara. Takut nanti dough jadi keras dan susah pula kita untuk menekan. Jadi tutupkan dough dengan menggunakan plastik cling wrap ataupun boleh gunakan tudung periuk. Dan ketepikan dough lebih kurang 10 hingga 15 minit sebelum kita menerap. Dan ini pula acuan yang akan saya gunakan. Acuan ni ada yang bunga pecah 10, pecah 12 dan pecah 15. Ada acuan tembaga dan juga ada acuan plastik. Saya lebih selesa menggunakan acuan tembaga, tapi kalau anda tak biasa, anda boleh gunakan acuan plastik. Sekarang kita akan mula menekan dough dan hanya ambil sedikit dough setiap kali kita hendak menekan. Seperti yang saya sebutkan tadi, dough ni tidak boleh dibiarkan terdedah kepada udara untuk mengelakkan dia jadi keras. Jadi ambil hanya sedikit sahaja dan masukkan ke dalam acuan. Yang lain tu biarkan bertutup. Dan untuk menekan dengan cara yang betul, pastikan acuan tu dalam keadaan yang tegak seperti ni. Jangan condong. Kalau anda condongkan acuan waktu kita menekan nanti, kuih semperit kita akan jadi sengit. Dan dia tak akan jadi bunga yang menegak dengan cantik. Anda boleh menekan dough ni mengikut kreativiti anda sendiri. Berapa bilangan yang kita dapat ni bergantung pada cara kita menekan dan jenis acuan yang kita gunakan. Macam kali ni saya gunakan acuan bunga pecah 12. Jadi saya dapat anggaran 200 biji. Tapi saya sebutkan sekali lagi ini bergantung pada cara anda menekan dan jenis acuan yang anda gunakan. Untuk pilihan topping pula, biasanya saya gunakan cherry yang dipotong dadu ataupun chocolate chip. Terpulang anda nak guna yang mana satu. Letakkan topping pilihan anda di atas biskut semperit. Ulangi proses yang sama sehingga habis kesemuanya. Ada juga yang memberi petua, jika kita nak kekalkan bunga semperit kita selepas dibakar, maksudnya bunga dia kekal tak jatuh, kita kena letakkan di bawah udara lebih kurang 30 minit sebelum kita membakar. Anda boleh cuba tips ni Tapi sebenarnya, dengan kaedah mengadun yang betul, biskut kita kalau kita tak anginkan pun dia akan kekal bentuknya selepas dibakar. Panaskan oven selama 10 minit dan bakarlah biskut sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing.
Saya gunakan api atas dan bawah dan saya juga tidak onkan kipas. Bila masa membakar tamat, keluarkan tray daripada oven dan kita nak tahu sama ada biskut kita masak sempurna ataupun tidak, gunakan spatula dan cuba tolak seperti ini. Jika dia bergerak apabila ditolak, bermaksud dia telah pun masak sempurna. Beginilah keadaan biskut semperit kita yang telah pun siap dibakar. Anda jangan lupa cuba ya resepi ni. Resepi yang sangat mudah untuk disediakan tanpa menggunakan tepung gandum ataupun telur. Hanya menggunakan 4 bahan sahaja. Selamat mencuba semua. Siap.